إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya berpesan untuk diri saya dan para jemaah sekalian untuk sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fath, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal haram latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alimallahu ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membenarkan mimpi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang benar, bahawa kamu sekalian akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kamu akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan sebahagian daripada kamu mencukurkan kepala mereka dan sebahagian daripada kamu memendekkan rambut mereka. La takhafun, kamu masuk dalam keadaan tidak takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah mengetahui perkara yang tidak kamu ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan selain daripada itu Allah menjadikan kepada kamu pembukaan yang dekat, iaitu pembukaan Mekah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita berada dalam hari tasyrik. Kita masih lagi berada di dalam tuntutan untuk sentiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah bertakbir kepada Allah, sedangkan kita masih di dalam hari tasyrik yang akan meninggalkan kita pada waktu asar hari ini. Khutbah pada hari ini ingin berkongsi dengan para jamaah sekalian tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Mekah. Kita sedia maklum bahawa apabila Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, Nabi tinggal di Madinah selama 6 tahun dalam keadaan Nabi tak pernah balik ke Mekah. Dalam keadaan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka rindukan tempat asal mereka, kota Mekah, tapi mereka tidak balik ke Mekah. Sehinggalah pada satu hari Allah mencampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah mimpi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahawa mereka datang berkunjung ke tanah haram Mekah. Mereka masuk ke Mekah, mereka menunaikan umrah. Lalu sebahagian daripada mereka mencukurkan kepala mereka dan sebahagian yang lain memendekkan rambut mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi ini, Nabi khabarkan kepada para sahabat. Lalu para sahabat bergembira.
Bayangkan mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk 6 tahun. 6 tahun mereka tak balik ke Mekah. Lalu Nabi khabarkan kepada mereka bahawa aku bermimpi kita balik semula ke Mekah untuk menunaikan umrah. Para sahabat berasa gembira. Dan Nabi SAW menyiapkan sebahagian daripada para sahabat untuk pergi menunaikan umrah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi keluar daripada Madinah bersama dengan 1,400 orang sahabat. Ulama berbeza pandangan tentang bilangan mereka. Lalu Nabi jalan. Dalam perjalanan, Nabi hantar mata-mata ataupun spy Nabi untuk melihat pergerakan Quraisy di Mekah. Spy Nabi balik dan bagi tahu kepada Nabi SAW, di hadapan kita ada satu kumpulan tentera yang tunggu kita lalu dan mereka akan selawan kita habis-habisan. Apabila Nabi SAW mendengar, Nabi tanya kepada para sahabat, apa yang perlu kita buat? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Bakar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita datang bukan untuk berperang. Perjalanan ini bukan untuk kita bertemu dan lawan dengan orang. Kita datang untuk menunaikan umrah. Maka ada baik kiranya kita lalu ikut jalan yang selamat dan kita tunaikan umrah. Andai kata mereka benarkan kita tunaikan umrah, kita masuk dan kita keluar. Andai kata mereka menahan kita daripada menunaikan umrah, kita berlawan dengan mereka habis-habisan. Nabi SAW mengambil perkataan Abu Bakar. Lalu Nabi menunggang unta baginda dan para sahabat yang lain. Mereka bergerak mencari jalan yang selamat menuju ke Mekah. Tuan-tuan, perjalanan daripada Madinah, daripada Dhul Hulaifah ke Mekah, perjalanan 9 hari 9 malam. Apabila Nabi sampai di tempat yang hampir dengan Hudaibiyah, unta Nabi SAW berhenti, lalu dia terduduk di situ. Para sahabat bila melihat unta Nabi terduduk, mereka kata khala'atil qaswa. Qaswa ini telah terduduk, dia diam dia di situ. Dia berhenti, dia telah terkena. Lalu Nabi SAW kata dia tidak terkena apa-apa. Fama habasaha illa habisul fil. Tidak ada yang menahan unta aku ini daripada berjalan, melainkan Tuhan yang dahulunya pernah menahan tentera bergajah. Lalu Nabi SAW berhenti. Para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita berada di tempat yang tidak ada air untuk kita minum. Nabi keluarkan salah satu mata panah baginda. Nabi berikan mata panah itu kepada para sahabat. Nabi arahkan para sahabat, benamkan mata panah ini di dalam tanah. Lalu dengan itu mengalirlah air dan kesemua para sahabat minum. Maka Nabi tunggu di Hudaibiyah. Quraisy pada ketika itu menghantar utusan mereka, Budail bin Waraqah, dihantar kepada Nabi SAW. Utusan Quraisy ini datang bagi tahu kepada Nabi SAW, Quraisy sedang menyiapkan tentera mereka. Wahai Muhammad, kalau engkau masuk ke Mekah, mereka akan perangi engkau. Kata Nabi SAW, kami datang ini bukan untuk perang. Andai kata kamu benarkan kami masuk tunaikan umrah dan kami keluar. Andai kata orang nak mengikut agama kami, biarkan mereka. Andai kata kamu nak ikut agama kami, biarkan kamu boleh ikut agama kami. Tetapi andai kata kamu memilih untuk menahan aku daripada masuk Mekah, maka aku akan melawan kamu sehingga ketitisan darah terakhir. Maka Budail balik bagi tahu kepada Quraisy. Budail bagi tahu kepada Quraisy yang orang yang datang ini azam mereka cukup kuat. Mereka tak boleh dihalang dan mereka tak boleh ditahan. Lalu Quraisy pada ketika itu menghantar utusan mereka yang kedua, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah datang bertemu Nabi SAW. Apabila Urwah datang, Urwah kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, engkau tahu yang Quraisy ini adalah bangsa yang cintakan saudara mereka. Engkau tahu bahawa Quraisy ini adalah bangsa yang tidak akan sesekali membunuh keluarga mereka. Bahkan mereka berperang untuk mempertahankan keluarga mereka. Wahai Muhammad, orang yang engkau bawa masuk ke Mekah ini adalah orang yang ada di kalangan sanak saudara mereka tinggal di Mekah. Ada adik-beradik mereka yang duduk di Mekah.
adakah engkau sangka mereka akan berlawan bersama dengan engkau ataupun mereka akan meninggalkan engkau? Pada ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar bangun pada ketika itu, lalu Abu Bakar berkata kepada dia, adakah engkau sangka kami akan meninggalkan Muhammad? Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Muhammad. Lalu Urwah bin Mas'ud ini datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia cuba untuk memegang janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budaya Arab, apabila mereka bercakap dengan orang, dia pegang janggut orang. Apabila Urwah mendekatkan tangan dia untuk memegang janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi yang berdiri di sebelah Nabi, Mughirah ketuk tangan Urwah dengan besi yang dia pegang. Lalu kata Mughirah, akfif yadaka an wajhi Rasulillah hatta qabla an la tasilu ilaik. Kata Mughirah bin Syu'bah, wahai Urwah, lebih baik engkau jauhkan tangan engkau daripada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tangan engkau ini tidak akan kembali semula ke badan engkau. Kata Urwah pada ketika itu, siapakah lelaki ini? Orang kata ini adalah Mughirah bin Syu'bah. Tuan-tuan, Mughirah adalah seorang lelaki yang dahulunya dia perampas harta. Dia masuk kampung orang, dia rompak, dia keluar. Maka kata Urwah bin Mas'ud, engkau ini baru semalam meninggalkan dunia kejahatan engkau. Lalu dia pergi ke Madinah, jumpa Nabi SAW. Mughirah menjadi insan yang kuat. Maka Urwah balik kepada kaum dia di Mekah. Kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, aku pernah masuk menemui maharaja yang besar. Urwah apabila masuk, Urwah tanya, apakah kamu nak dengar khabar Muhammad ataupun tidak? Sebahagian pemuda-pemuda Quraisy yang gangster, mereka kata kami tak mau dengar, kita perang. Tapi pembesar-pembesar Quraisy kata, khabarkan kepada kami bagaimana keadaan Muhammad. Urwah kata, aku pernah masuk berjumpa dengan ramai pembesar dunia. Aku jumpa dengan ramai maharaja dunia. Aku jumpa dengan ramai panglima perang di dunia. Tetapi aku tidak pernah jumpa satu kaum yang memuliakan tuannya sebagaimana pengikut Muhammad memuliakan Muhammad. Wallahi, tidak ada air liur Muhammad yang jatuh ke tanah, melainkan pasti ada di kalangan mereka yang sambut air liur Muhammad. Tidak ada air wuduk Muhammad yang jatuh, melainkan mereka akan sambut dan sapu di badan mereka. Wallahi, tidak ada orang yang cintakan ketua mereka lebih daripada pengikut Muhammad cintakan Muhammad. Kata Urwah, walaqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada. Quraisy, dengar ini. Aku telah berjumpa dengan satu kaum yang tidak akan menyerahkan Muhammad walaupun apa sekali kamu sogok kepada mereka, selama-lamanya mereka takkan serahkan Muhammad. Lalu pada ketika itu Nabi SAW hantar utusan. Nabi panggil Umar Al-Khattab. Umar, masuk, pergi ke Mekah berbincang dengan Quraisy. Umar kata, ya Rasulullah, aku kalau masuk, mereka akan bunuh aku. Kerana tak ada apa yang mereka takut daripada aku. Tak ada apa, dan mereka berdendam dengan aku. Kata Umar, baik kalau Rasulullah hantar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kerana Uthman orang yang dimuliakan. Tuan-tuan, sampai sekarang ini pedang-pedang Nabi dan para sahabat tertutup, masih lagi di dalam sarung. Sebab mereka datang untuk umrah. Mereka pakai pakaian ihram, bukan untuk perang. Lalu Nabi panggil Uthman. Nabi hantar Uthman untuk pergi berbincang dengan Quraisy. Uthman masuk ke Mekah. Uthman disambut oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa Uthman. Abu Sufyan masuk ke Mekah, kata kepada Uthman, wahai Uthman, Kaabah di depan engkau, maka tawaflah engkau di dalam tawaflah engkau, tunaikanlah umrah. Kenapa? Menghormati tetamu. Utusan Nabi yang datang, Abu Sufyan kata, wahai Uthman, engkau pergi umrah dulu, kemudian kita bincang. Kata Uthman bin Affan, ma kuntu la af'al hatta yatufa bihi Rasulullah. Kata Uthman, aku tidak akan sekali-kali tawaf di Mekah melainkan setelah Nabi SAW tawaf. Aku takkan tawaf melainkan bersama dengan Nabi. Abu Sufyan tahan Uthman di Mekah agak lama. Lalu sampai cerita kepada orang Muslim, orang Islam pada ketika itu yang Uthman telah dibunuh. Bila sampai berita Uthman telah dibunuh, awalnya Nabi SAW datang untuk umrah. Nabi sebut kepada para sahabat, apa sahaja perjanjian yang mereka bagi kita terima asalkan kita boleh umrah.
Lalu sekarang Nabi telah tukar fikiran. Kata Nabi SAW, lan nabrah hatta nunajizal qaum. Pada detik ini, sekarang ini, kita tidak akan kembali semula ke Mekah ataupun ke Madinah sehingga kita telah berperang dengan mereka. Lalu Nabi panggil semua sahabat, siapa yang ingin bai'ah, sumpah setia. Sahabat bertanya, sumpah setia untuk apa? Nabi kata, ini adalah sumpah setia untuk mati mempertahankan Islam. Tuan-tuan, Osman seorang lelaki, utusan Nabi. Bila sampai berita yang utusan Nabi dibunuh, Nabi kata, kita takkan balik melainkan kita perang mereka. Melainkan kita lawan mereka, kita balik. Maka Nabi arahkan semua sahabat, kita berbai'ah yang tidak ada seorang pun akan berpatah balik ke belakang. Lalu semua para sahabat berbai'ah. Nabi letakkan satu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi letakkan tangan baginda yang kedua. Nabi kata, ini untuk Uthman. Para sahabat berbai'ah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, orang yang berbai'ah ini Allah jamin syurga kepada mereka. Dan apabila Quraisy tahu orang Islam sekarang sedang cuba untuk memerangi mereka, mereka hantar utusan yang seterusnya, Suhail bin Amr. Suhail datang, Uthman balik semula dan Suhail datang. Nabi lihat Suhail, Nabi kata, Suhail ini adalah orang yang dia datang untuk berunding. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Apabila Suhail datang, Nabi sebut benda yang sama. Kami nak masuk buat umrah. Kalau kamu tahan kami, kami perang. Kalau kamu biarkan kami, kami masuk. Kata Suhail bin Amr, aku ada satu cadangan. Kami boleh benarkan kamu masuk, tapi kita buat perjanjian. Kamu tak boleh masuk tahun ni. Sebab kalau kamu masuk tahun ni, orang akan kata Quraisy lemah. Quraisy takut kepada orang Islam. Kamu tak boleh masuk. Tahun depan baru kamu boleh masuk. Dan kita buat genjatan senjata 10 tahun. Siapa-siapa yang nak bersama dengan kamu, dia boleh bersama dengan kamu. Sesiapa yang nak bersama dengan kami, dia boleh bersama dengan kami. Kita tak perang 10 tahun. Mana-mana hamba ataupun budak-budak milik orang Quraisy yang lari ke Madinah, pulangkan balik ke Mekah. Mana-mana hamba milik kamu yang lari ke Mekah, kekalkan ke Mekah. Subhanallah. Perjanjian ini zahirnya nampak tak adil. Nabi setuju. Apabila Nabi setuju, pada ketika itu para sahabat, sebahagian daripada mereka amat-amat sedih. Umar radhiyallahu anhu datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Alasta bi Rasulillah?" Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Umar, betul aku adalah Rasulullah." Umar tanya, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil?" Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di jalan yang benar dan mereka di jalan yang sesat? Nabi kata, "Bala ya Umar." Betul ya Umar. Umar kata, "Ya Rasulullah, falima na'khudhu daniyata fi dinina?" Wahai Rasulullah, kenapa kita menerima kehinaan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar pada ketika itu, "Ana Abdullah wa rasuluhu, lan ukhalifa amrah wa lan yudayyi'ni." Wahai Umar, aku adalah Rasulullah. Aku adalah hamba dan Rasulullah. Aku tidak akan sekali-kali melanggar perintah Allah dan Allah tidak akan sekali-kali menghampakan aku. Tuan-tuan, Nabi tak tahu. Allah perintahkan Nabi untuk menerima perjanjian itu, Nabi terima. Para sahabat pada ketika itu mereka tak puas hati. Abu Jandal pada ketika itu, seorang lelaki yang masuk Islam, dia lari datang kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, selamatkan aku. Selamatkan aku daripada musyrik." Nabi SAW kata kepada Suhail, "Selamatkan dia. Kita belum tulis perjanjian." Suhail kata, "Ini benda pertama yang aku nak tuntut. Kembalikan Abu Jandal." Nabi sebut kepada Abu Jandal, "Balik engkau kepada Quraisy." Kata Abu Jandal, "Uraddu ilal musyrikin yaftanunani fi dini." Wahai orang Islam, kamu pulangkan aku kepada musyrik. Mereka akan memfitnah agama aku. Mereka akan paksa aku untuk jadi kufur. Nabi SAW kata, "Pulangkan dia." Nabi sebut kepada Abu Jandal, "Isbir wahtasib, fa inna Allah ja'ilul laka wa liman ma'aka minal mustada'afin farajan wa makhrajan." Tuan-tuan, Nabi tak boleh tolong Abu Jandal. Abu Jandal minta tolong, tapi Nabi nak tulis perjanjian. Nabi kata, "Pulang semula." Abu Jandal merayu, "Wahai orang Islam, selamatkan aku." Nabi kata kepada Abu Jandal, "Isbir wahtasib." Sabarlah engkau dan bertahanlah engkau. Harapkan pahala daripada Allah.
kerana Allah akan memberikan kepada engkau dan orang yang bersama dengan engkau jalan keluar. Maka Abu Jandal balik. Bila Abu Jandal jalan balik, Umar radhiyallahu anhu berjalan di sebelah Abu Jandal. Kata Umar, "Isbir ya Abu Jandal." Sabar wahai Abu Jandal. Fa innama humul musyrikun wa damu ahadihim damul kalb. Kata Umar, wahai Abu Jandal, mereka ini musyrik dan darah mereka seperti darah anjing. Sabar engkau Abu Jandal. Umar kata, aku jalan bersama dengan Abu Jandal untuk sabarkan dia. Lalu Nabi SAW panggil Ali radhiyallahu anhu, tulis perjanjian. Ali dan juga Suhail, antara Rasulullah dan juga Suhail. Ali tulis bagi pihak Nabi SAW. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjanjian antara siapa? Muslim dengan kufar. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suruh. Kata Suhail, kami tak kenal siapa Ar-Rahman, kami tak kenal siapa Ar-Rahim. Kami tak kenal. Nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim kami tak tahu. Yang kami tahu, kami dan kamu sepakat memanggil Allah dengan Bismikallahumma. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, orang panggil Allah dengan Bismikallahumma. Maka Nabi sebut kepada Ali, padam Ar-Rahman, padam Ar-Rahim. Tuan-tuan, siapa-siapa yang kata murtad, orang yang benarkan kafir sebut nama Allah, mereka tak faham agama. Tak ada siapa murtad. Nabi buat perjanjian dengan kufar. Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy kata kami tak mau Ar-Rahman, kami tak mau Ar-Rahim. Hanya Bismikallahumma. Nabi kata okey, tulis Bismikallahumma. Nabi kata tulis perjanjian ini daripada Muhammad, Abdullah dan Rasulullah dengan Suhail. Suhail kata, wahai Muhammad, kalau kata kami setuju yang engkau ini hamba dan juga Rasulullah, kami tak datang perang dengan engkau wahai Muhammad. Tapi kami perang kerana kami tak setuju engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai Ali, padam Muhammad Rasulullah. Ali kata, aku tak mau padam. Apa jadi pun aku tak mau padam. Nabi dengan tangan Nabi SAW, Nabi padam Muhammad bin Abdullah. Tak ada lagi disebut Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi menyerah. Perjanjian berat sebelah kepada Quraisy. Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, Quraisy suruh padam. Dan juga bila Quraisy suruh padam, Nabi tulis Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, hamba dan Rasulullah. Quraisy suruh padam, Nabi padam. Nabi tulis perjanjian dengan Quraisy pada ketika itu. Dan apabila Nabi tulis perjanjian, datang beberapa orang perempuan untuk masuk Islam. Suhail kata, kembalikan mereka kepada kami. Nabi kata, tak. Perjanjian yang kita setuju, lelaki kami kembalikan kepada engkau. Perempuan tidak dikembalikan kepada engkau. Maka pada ketika itu Allah haramkan lelaki Islam berkahwin dengan perempuan musyrik. Omar ketika itu ceraikan dua isteri dia. Perempuan-perempuan yang lari daripada Quraisy, mereka diuji. Nabi tanya, kenapa kamu lari? Kamu lari sebab takutkan suami ke? Kamu lari sebab lari daripada tekanan ke? Tak, kami lari kerana beriman. Nabi ambil mereka. Maka dalam perjalanan balik, Nabi balik, para sahabat sedih. Nabi duduk di Hudaibiyah. Kenapa mereka sedih? Mereka nak masuk menunaikan umrah. Omar tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau dah bagi tahu dekat kami kita akan masuk buat umrah? Kata Nabi, betul Umar, aku bagi tahu. Tapi adakah aku bagi tahu yang kita akan masuk tahun ni? Omar kata, tak, engkau tak bagi tahu. Nabi duduk. Nabi kata kepada para sahabat, sekarang semua kamu sembelihkan binatang korban kamu dan cukur rambut kamu. Artinya apa? Keluar daripada umrah. Nabi suruh sahabat keluar daripada umrah. Bila Nabi suruh, sahabat tak buat. Semua sahabat menunggu. Mungkin ada peluang kita pergi perang dan kita masuk Mekah. Sahabat tunggu. Nabi SAW masuk ke rumah. Nabi jumpa Ummu Salamah. Nabi mengadu kepada Ummu Salamah, mereka ini tidak ikut cakap aku. Ummu Salamah pesan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau engkau nak mereka ikut cakap engkau, apa kata engkau keluar, engkau sembelihkan binatang korban engkau, mereka akan ikut. Ataupun binatang yang kau bawa, mereka akan ikut. Nabi keluar, Nabi tak cakap dengan siapa pun. Nabi angkat kambing yang Nabi bawa, Nabi sembelih dengan tangan baginda SAW. Lalu Nabi panggil orang, Nabi cukur kepala Nabi. Bila para sahabat tengok mereka beramai-ramai, cukur kepala mereka dan sembelih binatang korban mereka. Omar ketika itu dia rasa menyesal. Dia rasa menyesal sebab dia lawan cakap Nabi. Omar tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, betulkah dia ni Rasulullah? Abu Bakar kata, dia Rasulullah. Bukankah dia Rasulullah? Betul. Omar tanya, bukankah kita jalan yang benar, mereka sesat? Abu Bakar kata, betul.
Umar tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kita menerima kehinaan? Abu Bakar kata, aku mengaku bahawa dia Rasulullah dan aku terima cakap dia. Umar ketika itu menyesal. Umar jalan di belakang Nabi SAW. Umar panggil Nabi, Nabi tak sahut. Umar panggil Nabi 2 kali, Nabi tak sahut. Umar panggil Nabi 3 kali, Nabi tak sahut. Umar kata, aku takut Allah akan turunkan ayat untuk menghina aku dalam Al-Quran. Umar takut Allah turunkan ayat menghina dia. Sebab apa? Sebab dia berdebat dengan Nabi tentang keputusan Nabi. Lalu seorang datang kepada Umar. Dia kata kepada Umar, Umar, Nabi panggil engkau. Umar kata, bila aku datang dekat Nabi, aku takut. Aku takut Allah turunkan ayat Al-Quran menghina aku. Nabi panggil Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi ceritakan kepada Umar, wahai Umar, Allah telah turunkan ayat, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Umar, Allah telah turunkan ayat, sesungguhnya kami membuka kepada engkau dengan pembukaan yang benar, supaya Allah mengampunkan dosa engkau yang telah lepas dan juga yang akan datang. Umar dengar dan dia seronok. Nabi beritahu ke Umar, Umar, engkau jangan sedih. Ini ayat Allah turunkan, kita akan masuk kota Mekah dan kita akan menawan kota Mekah. Tuan muslimin dan rahmati Allah, ini percubaan pertama tahun ke-6 Hijrah. Lalu dalam keadaan sedih, para sahabat balik ke Madinah. Mereka tak menunaikan umrah. Khutbah yang kedua insya-Allah kita ceritakan apa yang berlaku ketika umrah tahun yang ke-7. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan bertakwa. Tahun ke-7 Hijrah, Nabi SAW datang semula dengan sekumpulan yang ramai untuk menunaikan umrah. Apabila Nabi datang tahun ke-7, ikut perjanjian yang lepas, mereka boleh buat umrah untuk tempoh 3 hari. Nabi datang dengan para sahabat. Pada ketika itu sama juga, para sahabat bawa pedang mereka tersimpan di dalam sarung. Sebab mereka datang bukan untuk perang. Bila Nabi masuk Mekah, orang Quraisy di Mekah sampai berita kepada mereka yang orang Islam ni bila pindah ke Madinah, mereka kena penyakit. 6 tahun lepas mereka kena penyakit, mereka lemah. Mereka lemah, jadi mereka tak kuat. Nabi dengar cerita ni. Nabi beritahu kepada para sahabat, kamu masuk Mekah, kamu bertalbiyah. Maka semua para sahabat masuk ke Mekah. Mereka mengangkat suara mereka dengan menyebut, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Semua sahabat mengangkat suara mereka. Sehingga Quraisy bila dengar suara mereka, Quraisy kata ini bukan kaum yang lemah. Quraisy sembunyi di balik rumah-rumah mereka. Mereka nak lihat orang Islam ni lepas 6 tahun apa jadi kat mereka. Semakin kuatkah, semakin lemahkah? Nabi SAW naik unta yang sama, Qaswa. Unta itu ditarik oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni lain kali kita cerita, dia seorang pahlawan Islam. Abdullah bin Rawahah apabila dia tarik unta Nabi SAW, dia bacakan syair dengan suara yang tinggi. Orang Quraisy yang sembunyi di rumah mereka, mereka dengar. Kata Abdullah bin Rawahah, Bismillazi la dina illa dinuhu. Dengan nama Tuhan yang tidak ada agama melainkan agamanya. Bismillazi Muhammadun rasuluhu. Dengan nama Tuhan yang Muhammad ini adalah rasulnya. Khallu bibanil kufar an sabilihi. Anak-anak orang kufar telah meninggalkan, melepaskan jalan Nabi SAW. Al-yawma nadribukum ala ta'wilihi. Pada hari ini kami memerangi kamu, kami memukul kamu dengan takwil, dengan tafsiran mimpi Nabi SAW. Kama darabnakum ala tanzilihi. Sebagaimana dahulunya kami memerangi kamu dengan ayat Al-Quran bila Allah perintahkan mereka untuk berperang. Darban yuzilul hama an maqilihi. Kami akan memukul kamu dengan pukulan yang akan memisahkan kepala daripada jasad.
wa yudhilul khalila an khalilihi, pukulan yang akan menyebabkan kekasih melupakan kekasihnya. Qad anzalar rahmanu fi tanzilihi, Ar-Rahman telah menurunkan di dalam kitabnya, fi suhufin tutla ala rasulihi, di dalam lembaran kertas yang dibacakan kepada rasulnya, bi anna khairal qatli fi sabilihi, bahawa sesungguhnya sebaik-baik peperangan adalah di jalannya. Ya Rabbi inni mu'minun biqilihi, wahai Allah, aku beriman dengan perkataan itu. Subhanallah. Abdullah bin Rawahah tarik unta Nabi, dia angkat dengan suara yang tinggi. Kemuliaan adalah dengan jihad di jalan Allah. Kami datang pada hari ini, kami memukul kamu. Pukulan yang menyebabkan kekasih lupakan kekasihnya. Pukulan yang menyebabkan kepala terpisah daripada badan. Lalu para sahabat masuk ke Masjidil Haram. Apabila mereka masuk ke Masjidil Haram, Nabi tahu yang kufar duduk di sebalik bukit melihat mereka. Mana orang-orang yang lemah kami nak lihat? Nabi perintahkan para sahabat, ittiba' semua. Apa artinya ittiba'? Ittiba' artinya kain ihram mereka daripada kedudukan asal turunkan di sebelah bawah tangan kanan. Jadi tangan kanan terbuka, tangan kiri ditutup, kain ihram mereka. Ittiba'. Nabi arahkan mereka untuk lari. 3 pusingan pertama kamu lari. Kerana 3 pusingan pertama itu Quraisy melihat mereka. Di antara Hajarul Aswad dan juga di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad, Quraisy tak nampak. Kaabah lindung mereka, mereka tak nampak. Jadi antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, Nabi suruh jalan. Lepas Hajarul Aswad, pusing semula, Nabi suruh lari. Quraisy apabila melihat kaum yang tangan mereka kejam, lari mereka laju, mereka menyebut nama Allah, Quraisy tahu ini bukan kaum yang lemah, ini kaum yang kuat. Subhanallah. Nabi SAW 7 tahun di Madinah, lalu akhirnya Nabi berjaya menunaikan umrah. 3 hari Nabi duduk di Mekah. Quraisy halau Nabi SAW. Mereka kata, ikut perjanjian kita 3 hari kamu mesti keluar. Nabi SAW bersetuju dengan Quraisy. Nabi keluar selepas itu. Dan insya-Allah kesempatan yang lain kita boleh ceritakan perjalanan Nabi menuju haji dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa pengajarannya? Susah Nabi nak menunaikan umrah. Susah. Perjalanan mereka 9 hari 9 malam. Dalam perjalanan itu ada yang mati. Dalam perjalanan itu ada perempuan baru beranak. Kalau dia nak pantang 44 hari, dia tak boleh pergi haji. Dalam perjalanan itu ada orang tua. Dalam perjalanan itu ada budak yang baru dilahirkan. Mereka berjalan 9 hari menuju ke Mekah. Mereka menunaikan umrah 3 hari. Lalu mereka keluar. Berjalan untuk balik ke Madinah 9 hari. Subhanallah. Apa alasan kita di hadapan Allah kalau kita tidak melawat rumah Allah? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tanamkan niat, kuatkan azam. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita melawat rumah Allah. Kita boleh himpun harta, kita boleh cari harta, tapi ini bekalan kita. Nabi kata, di antara umrah dan umrah, Allah ampun apa yang ada di antaranya di kalangan dosa. Haji yang baik itu tidak ada ganjaran melainkan syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah, dalam hadis riwayat Ahmad. Haji yang mabrur tak ada ganjaran melainkan syurga. Sidang jemaat sekalian, tanamkan niat kita, kuatkan azam kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan aku ke rumahmu. Ya Allah, permudahkan aku untuk umrah. Ya Allah, permudahkan aku untuk menunaikan haji. Supaya nanti apabila kita meninggal dunia, tak ada alasan yang kita meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucaplah salam. Para sahabat apabila Nabi bacakan ayat ini, sahabat tanya, wahai Rasulullah, nak ucap salam kami tahu. Tiap-tiap hari kami ucap salam kepada Nabi. Macam mana cara nak selawat kepada Nabi? Tuan-tuan, ini para sahabat. Mereka tak reka main selawat mereka sendiri. Mereka tak cuba buat suka hati mereka. Mereka tanya Nabi. Mereka pakar bahasa Arab. Mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak selawat? Fa amma salam faqad arafna, fa kaifa salah? Salam dah tahu dah, selawat macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang paling sempurna. Tak ada dah lagi sempurna daripada selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur juyushal mujahidin. Allahumma ansur juyushal mujahidin. Allahumma ansurna ala a'da'ina. Allahumma ansurna ala a'da'ina. Allahumma iftah alaina abwaba rahmatik wa abwaba ridak wa abwaba maghfiratik wa abwaba fadlika minas samai wal ard. Allahumma arhamna. Allahumma ighfir lana. Allahumma arzuqna rizqan hasanan tayyiban mubarakan min indika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma dammiril kafarata wal mubtadi'ata wal mulhidin. Allahumma ahlikal yahud wan nasara wa a'da'ana wa a'da'aka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al dairatas sawi 'alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al dairatas sawi 'alaihim. Allahumma wahhid safal muslimin. Allahumma wahhid baina qulubina. Allahumma irji'na ila dinika ya Allah. Allahumma irji'na ila sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.